Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saya, Afiq dan dua rakan saya iaitu Syahmi dan Afkar akan melaksanakan tugasan 2 bagi subjek BMMB 1124. Jadi, marilah kita terlebih dahulu meneliti soalan yang telah diberikan tersebut. Yang mana di sini dapat kita lihat yang soalan ini meminta kami untuk memilih salah seorang murid yang bermasalah dalam menguasai literasi. Dan di sini, kami telah mengenal pasti orang yang bermasalah itu, yang mana adik saya sebagai orang yang bermasalah dalam literasi menulis dan adik Syahmi sebagai orang yang bermasalah dalam literasi membaca. Di dalam soalan ini juga, ianya meminta kami untuk melakukan pembentangan yang melaporkan penilaian berkesanan aktiviti bimbingan literasi membaca dan menulis dengan bahan rangsangan yang dipilih dan yang telah dijalankan kepada murid. Yang mana di sini kami telah menjalankan 2 jenis permainan dalam membantu adik-adik kami ini dalam menguasai literasi membaca dan literasi menulis itu. Baiklah, kita memasuki permainan untuk literasi membaca terlebih dahulu. Okey, saya akan membacakan pengenalan bagi permainan ini. Aktiviti ini merupakan sejenis permainan digital dalam internet yang dapat membantu murid-murid untuk mempertingkatkan literasi membaca mereka. Nama aplikasi ini ialah Belajar Mengeja ABC yang diterbitkan oleh Shumul Studio. Permainan ini memerlukan murid-murid untuk menyusun beberapa huruf supaya membentuk perkataan yang sama dengan gambar yang diberikan. Aktiviti ini sesungguhnya sesuai untuk dimainkan oleh kanak-kanak yang berumur 6 tahun sehingga 9 tahun untuk mempertingkatkan tahap literasi membaca mereka. Pada ketika ini, pelajar masih bingung dan tidak tahu cara untuk membaca. Tak tahu adik? Tak. 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 Maka, kami telah menyarankan sebuah aplikasi untuk membantu pelajar ini memahirkan bacaannya. Tak. Huruf. Perkataan. Wah, hebat. Akhirnya, kita dapat lihat peningkatan yang drastis daripada pelajar setelah menggunakan aplikasi tersebut. Juga beli semua bahan makanan waktu rehat. Pandai. Ni macam mana lepas main tadi? Makin lancar ke bacaan? Best. Lancar. Okey. Hai kawan-kawan. Ayam. Y. Bijaknya ayam. Bola. B. O. L. Bijaknya bola. Cacing.
I. Cuba lagi. C. A. C. I. N. G. Baik. Cacing. Hai adik-adik. B. A. Ba. B. I. B. B. U. Bu. B. E. Bu. B. E. Be. B. O. Bo. Pandainya. Hai kawan-kawan. B. A. H. Bah. B. I. N. Bean. S. U. Alah. B. U. S. Bus. B. E. K. Be. B. E. K. Be. B. O. S. Bos. Hebatnya. Baiklah, kelebihan permainan membaca. Antara kelebihannya ialah dapat mengelakkan murid dari kebosanan. Hal ini kerana kita tahu bahawa murid seringkali menjadi mudah bosan apabila membaca tanpa adanya grafik yang menarik. Oleh itu, permainan ini mengandungi grafik yang menarik serta dapat menaikkan minat murid. Contoh situasi, murid perlu mengeja setiap suku kata menjadi satu perkataan berdasarkan grafik yang diberi seperti imej harimau. Seterusnya, permainan ini dapat meningkatkan kemahiran membaca dari segi kefasihan, kelancaran dalam melantunkan bunyi huruf-huruf perkataan serta mengenali bahasa dalam fasa perabacaan. Kesannya, murid-murid yang mempunyai masalah gagap dalam membaca satu perkataan dapat ditingkatkan menjadi lancar dan mudah mengingat perkataan tersebut. Contohnya, murid dapat menyebut sebutan huruf yang gagap dan tidak jelas menjadi sebutan yang jelas serta lancar. Selepas itu, kelebihan permainan membaca ini dapat menambah ilmu pengetahuan murid-murid. Hal ini dibuktikan melalui penambahan kosakata yang baru dapat membekalkan ilmu pengetahuan yang baharu. Contohnya, terdapat perkataan dan grafik baru yang tidak pernah didengari oleh murid seperti ferry. Ferry ini ialah bot. Akhir sekali, permainan membaca ini dapat dijadikan sebagai senaman minda buat murid-murid. Hal ini dikatakan kerana permainan ini merangsang pemikiran murid
untuk menjana idea dalam menyusun huruf konsonan dan vokal serta suku kata yang disongsangkan menjadi satu perkataan yang sempurna berdasarkan grafik yang diberi. Contohnya, soalan tersebut berkaitan harimau. Gambar diberi harimau. Kemudian terdapat 3 suku kata iaitu H-A, R-I-R, Z-M-A-U, mau. 3 suku kata ini disusun secara terbalik atau songsang. Jadi, tugas murid ialah murid perlu menyusun suku kata tersebut menjadi satu perkataan yang sempurna serta diberi bantuan gambar grafik. Jadi, dengan sokongan gambar grafik harimau tersebut dapat menjana idea murid untuk berfikir menghasilkan perkataan tersebut, menyusun perkataan tersebut menjadi satu perkataan, iaitu daripada rihamau kepada harimau. Andai terdapat kesalahan dalam penyusunan, murid akan disekat ke tahap seterusnya serta perlu melakukan pembetulan. Dari sini kita dapat melihat kecekapan murid dalam menyusun suku kata dan dapat melihat pengalaman bahasa murid yang dikuasai. Namun, permainan ini juga mempunyai kekurangannya yang tersendiri. Bak kata pepatah, bumi yang mana tidak ditimpa hujan. Berbalik kepada kekurangan permainan digital ini, antara kekurangan permainan digital ini yang pertama ialah sesetengah ibu bapa tidak mampu menyediakan gadget kepada anak-anak mereka. Seperti yang kita ketahui, ibu bapa yang berpendapatan B40 tidak mampu untuk menyediakan gadget ataupun membelikan gadget kepada anak-anak mereka. Sedangkan mereka sendiri memerlukan gadget untuk kegunaan kerja mereka. Oleh itu, anak-anak tidak dapat mengakses permainan ini kerana permainan ini sangatlah berfokuskan kepada sejenis permainan digital. Seterusnya, permainan ini juga memerlukan capaian internet yang tinggi. Umum mengetahui, pencapaian internet yang bagus dan stabil tidak dapat dijumpai di kawasan pendalaman maupun kawasan perkampungan. Hal ini menyebabkan anak-anak tidak dapat bermain permainan ini dengan lancar dan memaksimalkan kegunaannya. Dan yang terakhir sekali, permainan digital ini juga berpotensi kepada ketagihan teknologi. Contohnya, anak-anak akan mengabaikan aktiviti seharian mereka disebabkan terlalu asyik bermain permainan digital. Permainan digital ini tidak memerlukan aktiviti fizikal yang berat, di mana menyebabkan pergerakan anak-anak adalah terhad dan tidaklah bagus untuk kesihatan mereka. Perkara ini sangatlah tidak bagus dan boleh menjejaskan kesihatan tubuh badan. Baiklah, sekarang kita memasuki ke peringkat literasi membaca yang terdapat dalam permainan ini. Yang mana setelah saya mengkaji dan menganalisis terhadap permainan ini, saya mendapati bahawa di dalam permainan ini terdapatnya peringkat prabacaan. Yang mana peringkat prabacaan ini merupakan tahap penyediaan murid-murid untuk mendapatkan pengalaman membaca. Dan di dalam peringkat prabacaan ini juga terdapatnya 3 aspek utama. Yang pertama ialah pengamatan penglihatan, yang kedua pengamatan pendengaran, dan yang ketiga pergerakan mata dan tangan. Jadi di dalam permainan ini, pengamatan penglihatan yang dimaksudkan ialah murid-murid dapat melihat huruf-huruf yang berantakan sebelum menyusunnya kembali. Kemudian dalam pengamatan pendengaran pula, murid-murid dapat mendengar pujian-pujian seperti bunyi tepukan yang terdapat setiap kali murid-murid tersebut menjawab soalan dengan betul. Yang mana pujian ini sekaligus dapat memberikan semangat kepada murid-murid untuk meneruskan permainan tersebut untuk mencapai level yang lebih tinggi. Seterusnya, pergerakan mata dan tangan yang mana murid-murid perlu mengimbas setiap huruf
dengan mata sebelum menyusunnya menjadi perkataan dengan jari atau tangannya. Baiklah, setelah selesai melihat permainan bagi literasi membaca sebentar tadi, sekarang kita memasuki ke literasi menulis pula. Jadi, saya akan bacakan pengenalan permainan bagi literasi menulis. Aktiviti ini merupakan sejenis permainan digital dalam internet yang dapat membantu murid-murid untuk mempertingkatkan literasi menulis mereka. Nama aplikasi ini ialah Belajar Menulis ABC Perkataan yang diterbitkan oleh Shumul Studio. Permainan ini memerlukan murid-murid untuk menulis huruf-huruf supaya membentuk perkataan yang lengkap mengikut panduan yang akan diberikan oleh permainan itu sendiri. Aktiviti ini sesuai untuk dimainkan oleh anak-anak yang berumur 6 tahun sehingga 9 tahun untuk mempertingkatkan tahap literasi menulis mereka. Pada awalnya, pelajar berasa sangat kekok ketika ingin menulis dan tidak yakin untuk bermula. Oleh itu, kami mula melatih pelajar dengan menggunakan sebuah aplikasi untuk meningkatkan kemahiran menulis pelajar. Maka kita dapat lihat pelajar akhirnya berani untuk menulis dan dapat menulis dengan baik. Hai adik-adik. Terbaik. Cuba lagi. Terbaik. B. Pandainya. Cuba lagi. Pandainya. B. C. Cuba lagi. Cuba lagi. Terbaik. C. D. Cuba lagi. Pandainya. Hebat. D. Hai adik-adik. Terbaik. Pandainya. Hebat. B. Cuba lagi. Hebat. Cuba lagi. Pandainya.
Cuba lagi. Hebat. B. C. Pandainya. C. D. Terbaik. Cuba lagi. Terbaik. Hai adik-adik. A. Hebat. Pandainya. Pandainya. A. Hebat. Terbaik. Baiklah, seterusnya mari kita pergi kepada kelebihan menulis. Antara kelebihan menulis ialah permainan ini mempunyai grafik dan visual yang menarik serta dapat menaikkan semangat murid. Contohnya, mari kita saksikan apabila permainan ini berlangsung, permainan ini akan mengeluarkan visual iaitu bunyi yang menghasilkan kata-kata pujian seperti terbaik, pandai, cuba lagi. Justru itu, kata-kata pujian tersebut dapat menaikkan semangat murid-murid tersebut. Selain itu, grafik juga memainkan peranan bagi menarik minat murid agar menjadi terpegun dan semangat dalam melakukan aktiviti tersebut. Seterusnya, kelebihan permainan ini dapat membantu murid menyambung huruf melalui titik serta dibekalkan turutan dalam menyambung huruf tersebut. Hal ini boleh dikatakan kerana permainan ini akan memberikan satu huruf. Contohnya huruf L. Jadi dalam huruf L itu dia ada turutan nombor 1, nombor 2. Jadi turutan tersebut akan menentukan garisan mana yang perlu dilorotkan, yang perlu ditulis terlebih dahulu. Contohnya huruf L kita perlu bermulakan menulis daripada garisan menegak yang bermula daripada atas ke bawah, dan kemudian garisan melintang yang berada di bawah daripada kiri ke kanan. Seandainya murid tidak mengikuti panduan tersebut, maka huruf tersebut tidak dapat dibentuk. Setelah jaya melakukan tersebut, murid-murid akan mendapat markah penilaian sama ada berbentuk bintang, iaitu 3 bintang, 2 bintang atau 1 bintang berdasarkan prestasi tulisan yang dihasilkan. Di samping itu, murid juga boleh memilih tahap menulis mengikut tahap penguasaan yang bersesuaian. Antara tahap yang dibekalkan ialah tulisan huruf kecil, huruf besar, huruf vokal, huruf konsonan, suku kata terbuka yang diberi 3 bahagian, suku kata tertutup yang dibekalkan kepada 3 bahagian, perkataan yang dibekalkan kepada 3 bahagian juga. Akhir sekali, permainan ini mempunyai latar belakang yang kreatif. Contohnya, latar belakang yang bertemakan binatang. Pada muka permainan ini, kita dapat saksikan binatang burung hantu yang menjadi laman muka. Kemudian, terdapat binatang-binatang yang lain juga seperti kucing, gajah yang menjadi binatang kegemaran para murid. Tidak ketinggalan juga, terdapat beberapa kekurangan dalam permainan ini. Seperti,
permainan ini boleh mengurangkan waktu yang seharusnya anak-anak diluangkan untuk kegiatan di luar rumah. Kegiatan di luar rumah seperti bermain bersama-sama rakan dan bersama keluarga. Seterusnya, permainan ini juga akan mengganggu waktu tidur kanak-kanak jika tidak diawasi oleh ibu bapa. Waktu tidur kanak-kanak perlulah dijaga agar kanak-kanak dapat bertenaga sepanjang hari. Dan yang terakhir, kekurangan permainan ini iaitu kurangnya aktiviti secara fizikal menyebabkan kanak-kanak akan berasa lesu. Perkara ini wajar kerana permainan ini tidak melibatkan aktiviti secara fizikal yang banyak. Lantas, kurangnya pengeluaran peluh oleh kanak-kanak menyebabkan mereka kurang cergas. Baiklah, sekarang kita akan memasuki ke peringkat literasi menulis yang terdapat di dalam permainan ini. Yang mana setelah saya meneliti dan memahami, saya mendapati bahawa terdapatnya 2 peringkat. Yang pertama ialah peringkat pra-menulis dan yang kedua ialah peringkat mekanis. Di dalam peringkat pra-menulis ini, murid dapat melatih pergerakan otot-otot tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata mereka. Hal ini kerana permainan ini memerlukan murid-murid untuk mengimbas panduan dengan mata sebelum menulis perkataan itu dengan jari atau tangan mereka. Seterusnya, pada peringkat mekanis pula, murid dapat melatih untuk menulis huruf, suku kata, perkataan dan ayat. Hal ini kerana permainan ini sudah cukup lengkap dengan pelbagai peringkat-peringkat mengikut tingkat kemahiran murid itu sendiri. Sama ada mereka telah pandai menulis suku kata atau sudah pandai menulis perkataan. Jadi, murid sendiri boleh memilih sama ada ingin peringkat yang lebih tinggi atau peringkat yang lebih rendah. Baiklah, setelah selesai sesi saya itu tadi, maka berakhirlah pembentangan kami pada hari ini. Jadi, saya di sini mengambil kesempatan untuk menutup tugasan kami dengan serangkap pantun. Pergi memancing ke Sungai Sula, nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari kami bertiga untuk rakan-rakan semua. Baiklah, sekian, terima kasih.